Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung Majmu' Salasi Rasail, Mas'alatun, muka surat 17 Jawi, Rumi 41. Allah, cabut lah. Ada apa? Cabut lah. Tercabut. Ini menandakan hari-hari balik. Hak baru-baru tu faham je lah. Allah kata, macam mana dah buruk dah, habis dah apa? Kitab gini. Apalah baguslah ni. Ni namanya bagus. Maknanya hari-hari balik. Cabut dah. Ini kalau tengok daripada start saya belajar dulu tahun 90. Ini mungkin kali ke-7 atau kali ke-8 lah. Tukar. 7 ke 8 kali lah. Hancur lepas hancur. Tapi yang Rumi maintain. Maknanya tak belik yang Rumi lah. Belik bila sampai dekat masjid surau je. Okay. Muka surat 41 Rumi Jawi 17. Masalah. Setelah kita selesai buat apa ni? Syarat sah solat jemaah ada 10. Bukan. Syarat kesempurnaan bagi dapat pahala jemaah. Selesai dah yang tu. Nak sempurna dapat pahala berjemaah. Nak sempurna kena selesaikan 12. Selesai. Mas'alatun. Masalah ni maksudnya dia akan petik ambil untuk pengetahuan am yang ada kaitan lah dengan perbahasan yang sebelum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masalah. Kata pengarang, jika melihat oleh makmum nampak akan najis yang tiada dimaaf pada imam. Makmum nampak ada najis dekat imam. Satu masalah. Dia bagi dua masalah. Atau sujud imam. Sujud imam itu tiada kena perut jari kakinya. Sujud jari tak lipat. Jari kaki tak lipat. Makmum nampak. Maka wajib atas makmum itu niat mufaraqah dengan bersegera. Segera. Berpisah dengan imam. Jika makmum lambat mufaraqah, lambat berpisah, ikut lagi, maka batal sembahyang makmum. Ada dua dia bagi masalah. Yang pertama, najis yang makmum nampak dekat imam tapi imam tak perasan lah. Kalau imam perasan mesti dia keluar kan. Dia tak perasan lah. Makmum kena segera mufaraqah, berpisah daripada imam. Ini bukan imam aku lagi. Macam tu lah kot. Dan aku sembahyang sendiri-sendiri. Bermula saat ini. Bermula saat nampak tu lah. Macam mana kalau biasa boleh jadi? Tarik cicak.
atas bahu ni kot ke sini kot, dia tak perasan. Belakang ni atas kepala tak perasan juga. Macam mana makmum boleh perasan lah? Tak ada tapak kaki tumit semua imam tak perasan tu. Mana-mana je lah, yang penting imam tak perasan. Najis, dia bukan masalah najis saja, dia termasuk juga aurat. Kain koyak, aurat lah. Tempat yang kalau lelaki pusat sampai lutut, kalau belakang tak apa, pusat sampai lutut, tempat aurat lah. Nampak bulat ni kat punggung. Contoh lah. Nak sama lah juga. Imam tak perasan. Kalau perasan takkan dia nak sembahyang gitu. Mana-manalah tengok aurat. Apa lagi ya? Kita gabungkan semua masalah kok. Pertama najis, imam tak perasan. Yang kedua aurat, imam tak perasan. Apa lagi? Tu je kot. Apa ni? Kain pis. Itu imam mesti perasan dah dia pakai kain tu. Yalah. Kalau katalah nampak aurat lah, itu masuk bab aurat jugalah. Nampak aurat. Tapi imam tak perasan. Ataupun apa-apa je lah. Tak fikir apa lagi. Apa lagi ya? Najis aurat. Apa? Kiblat. Sama tak? Imam tak perasan, dia jauh daripada kiblat. Kiblat sini, dia di sini. Mula-mula cantik dah rakaat pertama, rakaat kedua tiba dia kot ni. Dia tak perasan. Kalau dia perasan takkan dia buat. Dia sembahyang cantik dah. Bila dia sujud apa semua, masa nak bangun, kaki tu tertarik sikit, sejadah tu jadi sengit. Contohlah, buatlah contoh macam mana pun. Jadi dia ikut sejadah tu. Elok-elok rakaat pertama sini, rakaat kedua macam ni dah. Dan dia tak betul kan? Imam tadi, makmum kata dah lari kiblat. Sama lah juga. Penyelesaiannya sama. Apa lagi ya? Tak ada wuduk, mana boleh nampak tau. Tak ada wuduk. Tak mandi wajib pun mana boleh nampak kat muka. Jadi tak boleh buat apa lah yang tu. Tak nampak. Ini yang nampak. Itu je kot. Kiblat nampak, najis boleh nampak, aurat boleh nampak. Apa lagi? Tu je lah. Ya. Poin dia kat sini, imam tak perasan, dia dah batal. Itu poin dia. Makmum perasan. Kalau makmum pun tak perasan, habislah cerita. Ikut je lah imam. Sembahyang makmum sah, sembahyang imam tak sah. Makmum sah. Sebab sama-sama tak perasan. Ini imam tak perasan, dia dah batal, makmum perasan. Itu cerita dia. Bila makmum dah perasan imam tu batal, dia ikut juga. Dengan dia batal. Tu je. Itu satu. Itu dari sudut makmum nampak imam. Satu. Ataupun termasuk juga perbuatan imam dalam sembahyang. Imam naik rakaat kelima. Samalah juga. Sepatutnya bila imam rakaat keempat dah tahiyat, tiba-tiba dia naik rakaat kelima. Makmum perasan, ikut juga, kan batal? Sebab imam dikira batal kalau dia sengaja. Tapi imam tu tak sengaja, maka tak batal. Makmum ikut dalam keadaan sedar, makmum yang batal. Walaupun makmum tadi dia mungkin masbuk, dia mungkin nak tambah satu rakaat. Tiba-tiba imam naik rakaat kelima. Dia kata memang aku nak tambah satu kan. Alang-alang. Tetap juga batal makmum tadi. Tetap juga makmum tadi batal. Sebab imam tu dikira batal kalau imam sengaja. Makmum pun ikut, maka makmum batal. Sebab tu kalau imam naik rakaat ke-5, makmum tak boleh ikut. Yang makmum yang tahu. Kalau yang dia tak tahu juga, dia pun pening sama dengan imam juga. Tak batal lah, macam tadi lah. Dia pun tak nampak aurat imam, imam dah terdedah, dah batal dah imam. Dia tak perasan, maka sah lah dia. Sama juga tadi. Dia kata, ni 4 ke 5? 4 kot, imam naik tu. Maka dia naik, sedangkan 5. Sepatutnya batal imam, tapi imam tak sengaja, tak batal. Sepatutnya makmum batal sebab ikut. Sebab makmum pun pening juga, tak perasan. Ingat 4 juga, maka makmum pun tak batal juga. Gitu lah. Okay. Jadi macam tu juga perbuatan imam yang kalau tengok macam batal. Contohnya, naik rakaat lebih, ataupun tak cukup rakaat dah tahiyat. Salam, batal juga kan? Makmum pun ikut, makmum batal. Dia tak boleh ikut. Dia kenalah berdiri tunggu rakaat seterusnya. Okay. Termasuk juga apa-apa yang imam buat, yang makmum kata dia batal. Apa contohnya?
imam tak baca Fatihah. Ataupun baca Fatihah lah, tapi tinggal satu ayat. Kemudian imam rukuk. Bila imam rukuk, kan imam sepatutnya batal. Tapi imam tak perasan, maka imam tak batal. Makmum ikut, makmum batal. Sama je sebenarnya. Makmum tak perasan, sama-sama tak batal. Macam tu je. Okey. Begitu juga imam buat apa-apa yang membatalkan sembahyang. Dia bagi contoh, jari kaki tak lipat masa sujud. Ni kaki, jari ni, jari tapak, bukan tapak, perut, jari kaki. Perut, jari, kaki, kan? Kalau perut kaki sini, perut jari tu kat sini. Dia mesti ketika sujud mesti kena. Paling kurang satu kaki satu. Paling kurang minimum. Ibu ke, anak ke tak kisah, yang paling satu. Yang cantik 5-5. 5-5 perut. Okey. Itu yang cantik lah. Kurang satu pun tak apa dah. Yang penting perut, bila sebut perut tu. Ini bukan perut. Kalau macam ni, tak sah sembahyang. Jadi imam buat macam ni. Makmum nampak je, mufaraqah terus. Makmum ikut juga. Makmum kata, ikutlah dulu. Tengoklah rakaat seterusnya, batal makmum. Walaupun rakaat seterusnya, imam elok dah pula buat. Tetap juga makmum tadi batal. Imam pun batal juga. Nah, itu contoh yang dia bagi, iaitu sujud imam itu tiada kena perut jari kaki. Ini bagi orang sihat lah. Bagi orang kaki dah kerah tak boleh, tu cerita lain lah. Uzur kena masuk kelas lain. Orang sakit uzur tu cerita lain. Dia banyak bising uzur, kemaafan banyak lah. Ada nama uzur. Ini cerita normal je. Kan ada kan kaki dia kerah kan, tak boleh dah. Jadi dia macam tu je, tak boleh. Kau dia paksa pun tak lagi dah. Itu cerita lain. Itu kelas lain. Itu kelas uzur, kelas orang sakit. Ini normal. Ini bukan imam aja, makmum pun sama. Sembahyang seorang pun sama. Sebab ketika sujud dia kena 7 anggota. Kalau tak sampai, atau bukan 7 anggota, 6 anggota, 5 anggota, 4 anggota, maka tak sah sujud. Bila tak sah sujud, tak sah sembahyang. Itu sembahyang. Dia bukan imam, dia tak kisah imam ke makmum, sama je. Okey. Kalau maksud 7 anggota adalah dahi, tapi dahi special lagi. Dahi tak boleh berlapik. Dah lah kena dahi, kena letak kat lantai. Itu syarat yang salah satu daripada 7 adalah dahi. Dan dia ada syarat istimewa berbanding dengan 6 yang lain. 6 yang lain kan 7 kan? 7 anggota. 6 yang lain tak ada syarat ni. Hanya satu je. Iaitu dahi. Bukan kepala, dahi. Dahi tak boleh lapik. Itu syarat dia. Satu. Yang ada 6 lagi. Apa dia? 2 tapak tangan. Perut. Ni. Sama juga. Paling kurang 1. Minimum. Yang terbaik semua. 1, 2, 3 dah. Yang ni tak kisah berlapik ke tidak. Tangan. Berlapik pun tak apa, tak berlapik pun tak apa. Yang mesti tak boleh lapik, dahi. Lapik pula, lapik dengan pakaian yang tak boleh. Lapik dengan sejadah tak apa. Lapik dengan pakaian maksud serban dia tutup sampai sini. Serban ni, macam ni. Sujud, tak sah. Perempuan bersama, lelaki bersama. Ini lapik dengan pakaian. Dengan pakaian dia. Tapi kalau lapik tu dengan sejadah, letak sejadah, lapik juga. Itu bukan pakaian sejadah tu. Tak apa. Ni lapik dengan kapet. Tak kira yang tu. Dia kira lapik dengan pakaian dia. Telekung orang perempuan tu, yang besar tu, masa nak sujud dia ke depan. Kena selak dulu. Bukan selak, ketepikan dulu. Kalau sujud je atas tu, batal. Tak sah lah sujud dia. Kecuali kain tu kain orang sebelah, tu tak apa. Sebab tu bukan pakaian dia, pakaian orang sebelah. Orang sebelah besar, masa nak sujud tu kain perempuan lah biasanya kan. Kalau lelaki pun sama lah. Ridak-ridak ni pergi ke sebelah. Tak payah selak, tak payah apa, bukan selak, tak payah sujud atas dia, tak ada apa-apa. Sebab tu bukan pakaian dia, pakai orang sebelah. Orang sebelah yang tak boleh sujud atas dia. Okey. Tangan nak tak lapik pun tak apa, tak lapik pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab hanya lapik. Yang tak boleh berlapik, dahi je. Kemudian lutut. Lutut mestilah berlapik. Kalau tak berlapik, dia dah aurat dah pula. Okey? Dan kaki pun sama. Nak berlapik pun boleh, tak nak lapik pun tak apa. Tak ada masalah. Kaki. Cuma, kaki tu maksud apa? Jari, perut, anak, jari, kaki. Perut. Bukan atas ni. Ni bukan perut, ini perut.
Jadi mesti gini. Ramai orang semayang gini. Tak sah semayang walaupun 30 tahun. Kena kata gitu lah. Tak sah. Lama mana sekalipun. Hanya uzur je yang dimaafkan. Uzur sakit gitu, masuk besi bla bla bla, tu okey, dimaafkan. Kalau saja sihat-sihat atas sebab cuai dalam menuntut ilmu. Benda ni kena menuntut umur 15. Umur 10, 11, 12, 15, 20 paling lewat. Dia 60 baru menuntut ilmu, baru tahu. Maka sembahyang dia 40 tahun, kita kata tak sah. Tak banyak kau dalam 150,000 sembahyang. Sebab tu ilmu ni penting. Ilmu lebih penting daripada amalan. Orang suka beramal, ilmu tak apa suka. Sedangkan ilmu lebih penting pada amal. Sebab amal tanpa ilmu habis. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan tanpa ilmu dia beramal, amalannya akan ditolak, tidak akan diterima. Lebih baik belajar. Ya, itu dari sudut kaki lah. Cuma kalau katalah dah buat lama sangat, takkanlah nak kena qada main ratus-ratus ribu semayang, biar betul, takkan tak ada keluasan. Itu PM tepi. Tu lah cerita. PM tepi lah. Kena keluar buka 4 mazhab. Ingat senang nak buka kitab 4 mazhab. Nak kena baca, nak kena kaji tu, lepas tu nak bagi hukum ni. Yang mana kalau tak bagi hukum pun tak jadi apa, ikut mu yang buat salah. Tapi kita pula tu sibuk nak buka 4 mazhab. Padahal kita mazhab Syafi'i pun tak habis lagi. Sibuk nak buka mazhab lain. Sebab dia takut-takut sah lagi ke kan. Tu kena PN tepi lah. Macam biasa lah. Masa PN tepi datang jumpa lah. Masa datang tak boleh tangan kosong. Ayam golek mesti wajib. Pisang standar sunat. Tak ada. Maksudnya kena bincang lain. Mungkin hukum boleh keluar untuk dia sahaja, semayang dia sah, tak perlu qada. Hanya untuk dia. Itu pun tengok keadaan. Itu pun tengok kalau ada mazhab lain yang kata tak wajib pun lipat jari, tak wajib. Kalau ada. Kena cakap kalau ada, tak boleh cakap ada awal-awal. Betul kata PM tepi. Tak boleh lah straight. Sebab kita mazhab Syafi'i kan. Pendapat pula muktamad kan. Jadi yang mazhab lain PM tepi lah. Okey? Sebab apa mazhab lain pun kalau jika kena pada mazhab lain pun sah juga. Sebab tu kata PM tepi tu. Okey? Maka wajib atas makmum itu niat mufaraqah. Dengan bersegera, jika lambat maka batal sembahyang. Dan jika seorang dapat ia akan hampir kepada rukuk. Ini bab lain lah. Yang tadi bab lain, masalah lain, ini masalah lain. Seorang tu dapat ia akan hampir ia kepada rukuk. Dan jika seorang dapat ia akan yang hampir ia kepada rukuk. Maksudnya, macam mana nak faham? Makmum tadi, dia masuk semayang, baru masuk, imam dekat-dekat nak rukuk. Itulah maksudnya. Baca surah pun dah dekat ujung-ujung. Itu maksud dia. Maka takbir ia makmum. Makmum pun takbir lah. Dan dibaca akan Fatihah. Bacalah Fatihah. Barang yang dapat jua. Berapa ayat yang sempat lah. Dan rukuk ia. Imam pun rukuk. Dia tak habis baca Fatihah lagi. Maka makmum tadi rukuk ia serta imam. Tinggalkan bacaan Fatihah tadi. Mana yang sempat aja. Dan dapat ia akan rakaatnya. Dapatlah rakaat. Jangan duk sambung-sambung lah. Rugi. Kalau dah baca tu, imam rukuk terus rukuk. Kadang-kadang orang nak habiskan sikit lagi. Dia jadi masalah. Nak habiskan sikit lagi. Kan? Bila imam dia rukuk, imam sami Allah mahamidah. Kan sia-sia. Taklah sia-sia, tambah je 1 rakaat. Tapi benda je boleh dapat. Kenapa? Baca setakat mana yang mampu. Bila dah tahu lambat, takbir, baca laju sikit. Janganlah buat sambil lewa. Dah lambat kan ni? Allahu Akbar. Biasa dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Biasa dia baca macam tu. Bila dia tahu dia lambat, janganlah baca macam tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allah. Selesai. Dah tahu lambat, baca laju sikit. Okey. Terus rukuk. Dapat tamanina imam ketika rukuk, dapat rakaat. Jangan buat-buat lambat lah. Sebab ada orang tak tahu kenapa. Tak tahu apa perangai. Buat lambat. Dah lah dia lambat. Imam pun rukuk. Dia macam mana? Dia pun tak dengan. Allah. Kenapa? Ni cerita sihat Jangan cerita orang sakit. Belakang ni ada sakit, slip disc. Jangan cerita sakit. Ni cerita normal. Bila imam dah rukuk, Allahu Akbar. Dia lambat. Kalau dia tak lambat, dia muafiq, lainlah cerita. Dia memang lambat. Dia baca Fatihah pun tak sempat habis. Bila imam rukuk, nampaklah biar bersungguh nak rukuk. Janganlah buat lebih kurang. Nak tunjuk apa? Dia pun imam rukuk, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Cepatlah sikit. Dia ada perangai orang itu. Tak tahu perangai benda. Sama Pergi tengok dekat Touch and Go. Touch and Go yang touch. Bukan Touch and Go yang Smartech ke apa ke tak. Yang touch. Masa dah dekat nak sampai Touch and Go, peganglah Touch and Go siap-siap. Faham nak cakap apa? Ini pergi berhenti, pre-gear, tarik handbrake, buka, dah lah slow buka dia punya. Kita kat belakang ni. Lepas tu cari mana je. Ni Touch and Go. Ambil, keluar, slow-slow lah tu. Tak, simpan, tutup, naik, turun kat handbrake, masuk gear. Allah, kita panah kat belakang. Faham nak cakap apa? Saya samalah hari-hari masuk dekat Sutra Bila tu pakai kad. Bila dah tahu nampak, peganglah kad siap-siap. Buka lah. Ni luahan rasa. Masa bila lagi nak luah. Bila dah masa dah dekat tu, bukalah tingkap siap-siap. Kan tingkap tu lah turun slow sendiri. Sebab tu lah tingkap tu boleh tekan, dia turun sendiri. Tingkap-tingkap lain kena tekan, kita lepas dia berhenti. Tingkap driver, bila tekan sekali, dia turun terus kan. Itu guna dia. Pak tekan, peganglah siap-siap. Bila dah sampai-sampai, dah terbuka. Ulur tangan ni, ketak. Lepas tu, janganlah free gear. Terus je lah tekan minyak lepas tu. Orang jadi jam. Faham tak? Ni perangai. Perangai ni dia bawa dalam sembahyang ni. Touch and Go pun sama. Sama je. Benda dah tahu dah. Balas guna hari-hari. Tak tahulah kenapa. Tak tahulah. Benda boleh buat. Betul lah saya sebut. Jadi samalah juga. Dah lah lambat. Imam rukuk. Dia lambat. Dia sempat baca 2-3 ayat Fatihah. Kalau tak dapat rukuk dengan imam, tak dapat rakaat. Bersungguhlah sikit. Standby lah nak rukuk. Bila imam dah nampak dah baca ujung-ujung tu, standby je lah. Baca pula laju sikit. Bila imam dah rukuk, imam sampai je, makmum teruslah rukuk. Tinggallah Fatihah dia. Yang nak masuk gear tu kenapa? Dah masuk gear. Ni perangai sama ni. Sama. Yelah. Samalah juga sama. Kalau kat KL, cerita kat KL. Kalau time jam tu, kalau kata lampu merah ke, lampu hijau, gear tu masuk siap-siap. Jadi bila orang jalan terus tekan minyak. Bukannya bila hijau dah, dia relax lagi. Dia kata kat depan ada kereta, bukan boleh jalan. Bila kereta depan tu jalan, baru sibuk nak tekan gear. Baru sibuk nak masuk gear. D ke R ke, DR dah. Dia makin lama-lama. Itu yang jadi, kalau kita tengok di bandar-bandar besar, walaupun jam, tapi dia boleh pergi tau. Tapi kalau bandar-bandar kecil ni, Allah, letih tengok. Sepatutnya boleh 10 kereta lepas. Tapi sebab semua perangai macam tu, 5 kereta je. Itu kalau kat KL kena horn dah tu. Saya nak cerita perangai. Jadi bila dah tahu lambat macam tu, imam dah rukuk, tinggalkan apa dia dan rukuklah dengan bersungguh-sungguh sikit. Janganlah buat sambil lewa. Nak buat sambil lewa boleh. Datanglah awal. Imam takbir, dia takbir. Dia relax. Tak apalah. Dah lambat. Tak sedar diri lah tu. Lama-lama kasar ni. Okey.
Rugi kat dia, kat kita tak rugi. Dia rugilah, tak dapat. Lepas tu pula, kalau dia tak belajar pula, bila dapat selisih dengan imam, sebab dia lambat tadi, sambil lewa dapat. Sami Allah liman hamidah. Dia kira dapat. Nanya lagi. Lepas tu baru tahu setelah hormon, lepas dah berumur, dah lama dah baru tahu. Rupanya banyak kali dah buat begitu. Lepas tu cari kita. Nak minta tolong selesai masalah. Aku juga kena. PM tepi. PM tepi lah. Okey. Okey? Aduh. Okeylah. Kalau katakanlah dia tu sakit ke apa, tak apalah kan. Dia uzur ke, dia ada masalah. Kalau laju-laju sangat pening kepala, okeylah. Kalau kata yang bawa kereta tadi, kita husnuzan dia, baru dapat lesen, okeylah. Tapi tak nampak pun tanda P. Ini bukan baru ni, ini memang perangai ni. Maksudnya, tengok-tengoklah orang belakang sama. Dalam kita berjemaah, kena tengok orang tepi, kiri, kanan, depan, belakang. Sama ada berjemaah semayang, berjemaah dalam kalau kenduri tu kan, dalam kenduri. Kalau kita ambil, nampak ada sikit lah, kecil-kecil, kita datang lambat kenduri. Ada ayam kecil-kecil, kecil dua je, belah dada tu pegang, dia potong 4, ada 2. Kita tengok kat belakang ada lagi, janganlah ambil dua-dua, ada tinggal 2 je, ambil 1 je lah. Tengok orang belakang sama, macam tu lah. Dalam kita hidup bermasyarakat ni, kena tengok kiri kanan depan belakang. Ini tengok dia ada, aku yang last, dia penuh kan. Tengoklah orang sama. Dalam berjemaah, tengoklah imam. Dalam jadi imam, tengoklah makmum. Contohnya, makmum tu nak rukuk tu, aku lamakan sikit lah kalau perasan lah. Kalau tak perasan, tak apa. Kalau perasan, nampak macam dia baru nak rukuk, maka lamakan sikit rukuk tu, supaya dia dapat rakaat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-bantu perkara takwa, perkara baik. Tu baik tu dapat rakaat. Bagilah dia. Dah dia tengok imam tunggu, dia jangan sibuk duk kilas kain pula. Dia letak kunci, kecang betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzuka min hamadzatis syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Benganglah imam tu. Aku dah tunggu mu takbir teruslah. Faham tak? Dalam kita masyarakat tengok semua. Imam tengok makmum, makmum tengok imam. Itulah dia. Okey? Alright. Jadi bila dah dan jika seorang itu dapat ia akan yang hampir kepada rukuk, maka takbir ia dan dibaca akan Fatihah barang yang dapat jua, dan rukuk ia sertanya dan dapat rakaat. Dan jika dapat ia akan dia di dalam rukuk dapat tamakninah. Dapat tamakninah dengan imam, makmum tadi dapat ketika rukuk. Dalam keadaan Fatihah tak sempat habis baca tadi. Okey, tak cukup Fatihah tadi, tak cukup, tak habis. Maka takbir ia. Oh, ni bukan. Yang ini ketika dia takbir, imam dah rukuk. Yang ni masalah lain pula. Ketika dia takbir Allahu Akbar, imam telah rukuk. Okey, samalah juga dapat akan dia di dalam rukuk. Maka takbir ia, makmum tadi takbir, imam tengah rukuk ni. Dan rukuk dan rukuk, dan makmum tadi lepas takbir terus rukuk. Dan jangan lagi membaca Fatihah. Jangan duk baca Fatihah. Terus rukuk. Dan dapat ia akan rakaatnya jika dapat ia akan tamakninah di dalam rukuk itu. Dapatlah rakaat kalau dapat tamakninah dengan yakin. Kalau dia rukuk ni Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dia pun dapat ke macam tak dapat. Senang kira tak dapat. Tambah satu rakaat nanti. Dia kena yakin aku dapat. Yakin. Macam mana makmum tadi boleh tak yakin? Dia dapat ke tidak? Antara sebabnya kadang-kadang sebab makmum tu sendiri. Yang rukuk dia pun Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dia sendiri tak yakin, dia sendiri. Maka tak dapatlah. Kadang-kadang sebab imam. So imam dia ketika dia bergerak, dia tak sebut lagi. Ketika tengah-tengah baru sebut. Tak tally. Kalau nak turun sujud, nak naik daripada sujud ke rakaat seterusnya, okey lagi. Contoh nak turun sujud kan. Kalau dia daripada nak gerak nak turun sujud ni, Allah, dia panjang. Jadi turun sikit dulu, tahan rukuk baru Allahu Akbar. Boleh lah, sebab tak ada kena-mengena dengan makmum. Macam tu juga daripada sujud nak naik. Kalau daripada bawah,
Allah. Sampai sini habis dah. Habis dah. Jadi angkat kepala dulu, dah sampai duduk baru Allahu Akbar. Okeylah, sebab dia tak ada kena-mengena dengan makmum. Okey. Tapi daripada rukuk ke i'tidal, dia ada kena-mengena dengan makmum. Supaya makmum tadi yakin aku dapat rukuk ke tidak. Jadi kat situ kena jaga betul-betul lah imam. Jadi sami Allah, sami Allah, sami Allah. Biar sa tu memang sama dengan gerak. Supaya makmum tadi tak jadi was-was. Yang makmum yang tadi itulah yang nak dapat dapat rukuk ke tak, dapat ke tak, dapat ke tak. Jika imam tadi dia naik separuh baru sami Allah, macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Ataupun begini. Sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Okey? Makmum yang tadi tu imam rukuk dia pun okey, ni gerak ni. Masa gerak macam ni tak nampak imam dah. Imam naik. Sami Allahu liman hamidah. Dia kata dia dapat. Sebab apa? Sebab suara apa? Imam tak sama dengan gerakan. Maka dia anggap dia dapat. Hakikatnya dia tak dapat. Maka sebenarnya dia tak sah sebenarnya. Salah imam lah. Jadi daripada sami Allahu liman hamidah tu kena jaga. Yang lain-lain tak apalah. Nak rukuk Allahu Akbar, tak apalah. Tapi sami Allah kena jaga betul-betul. Nak sujud Allahu Akbar, tak apa. Nak naik Allahu Akbar, tak apa. Walaupun terbaiknya ikutlah juga penuh. Itu yang terbaik. Dari sudut tak apa tu, dari sudut tidak menyebabkan makmum jadi apa-apalah. Okey. Jadi jaga dari sudut daripada rukuk nak ke i'tidal, jaga sikit supaya kesian dekat makmum. Takut makmum boleh je nak jawab. Mari awal. Memang pun. Memang boleh jawab gitu. Tapi nanya, jangan jawab gitu. Itu tunggu dah tak boleh reti nak jawab apa-apa dah. Barulah guna guna buah tu. Dah tahu dah gitu, mari awal. Kan? Kerja boleh mari awal. Punch-card tak pernah merah pun. Elok je. Sebab kalau penuh je punch-card dia panggil hijau. Merah dengan hijau kot. Hijau tu maksud datang elok lah. Merah tu maksud datang lambat. Hijau je sebulan. Okey? Boleh dapat, apa dia panggil? Allowance kedatangan. Saya tak tahu, ada orang cerita, dia kalau sentiasa datang awal, bukan datang awal, tak pernah datang lewat, tak pernah merah, dia punya thumbprint ke punch card dia, maka akan dapat allowance kedatangan 200. Banyak tu, tambah. Dengan syarat tak boleh ada merah. Ada syarikat dia kata 3 ke bawah boleh lagi. 3, 2, 1 boleh. 4 tak boleh dah. Ada tak boleh langsung merah. Dapat 200. Maka datanglah nak ke RM200 tu. Takkan sembahyang tak boleh datang awal. Sedap cakap, memang sedap. Tapi jangan guna gitu naknya kat orang. Nak sembahyang, nak menghadap Allah, datanglah awal. Kata dunia 50, akhirat 50. 50-50. Memang sedap cakap. Tapi jangan gitu. Okey? Dan rukuk dan jangan dan dapat ia rakaat jika dapat tamanina dalam rukuk itu. Tetapi yang aula, yang ni lagi bagus. Yang aula, yang afdal baginya jangan ikut di dalam rukuk itu kerana khilaf ulama pada mendapat akar rakaat. Yang afdalnya imam rukuk biar je. Ini bukan yang imam ujung-ujung surah dia takbir, bukan, itu okey. Ini yang imam dah rukuk, makmum tadi nak takbir ke? Jangan. Tunggu imam i'tidal. Jadi imam i'tidal dia pun Allahu Akbar, imam sujud terus sujud. Kalau imam rukuk jangan masuk. Itu yang aula, afdal, terbaik. Kenapa? Yang pertama, bila nak rukuk dia akan jadi kelang kabut. Memang kelang kabut. Niat dah tak tahu kira dah kot. Sebelum tu bukan main niat. Allahu Akbar. Time tu Allahu Akbar. Terus rukuk. Boleh masuk laju aja. Ini sebelum tu kalau lepas komat tu sampai 3 kali kadang-kadang. Allahu Akbar. Punyalah payah nak masuk. Tiba-tiba imam dah rukuk, Allahu Akbar. Terus rukuk. Tu satu. Menyebabkan jadi kelang kabut. Bila kelang kabut, dia boleh jadi niat problem, boleh jadi tak khusyuk lah kelang kabut. Satu. Yang kedua, dia boleh jadi was-was. Kan? Allahu Akbar, rukuk jadi was-was. Dapat tak dapat, sah tak sah, sah tak sah. Jadi masalah. Yang ketiga,
ada pendapat mazhab yang mengatakan tak sah. Tak boleh. Maknanya tak dapat rakaat. Walaupun dapat rukuk, tak dapat rakaat juga. Jadi sebagai meraihkan tiga pendapat ulama, walaupun bukan mutamat mazhab Syafi'i, okey je. Mazhab lain, pendapat lain, kita tak payah peduli pun. Memang sebagai meraihkan yang tiga ni, kalau rukuk jangan masuk. Okey. Meraihkan. Apa lagi? Okey, melainkan pada Jumaat. Ini Jumaat rakaat kedua kena tobik ni. Melainkan kerana pada Jumaat rakaat kedua kerana hendak mendapat akan dia. Melainkan kalau solat tu solat Jumaat rakaat yang kedua. Rakaat pertama tak apa. Rakaat pertama jangan dapat kalau boleh. Imam rukuk lah. Dah bawa rakaat pertama. Makmum kata biar, aku tak nak. Aku masuk rakaat kedua nanti ke ataupun imam sujud nanti baru masuk. Itu kalau rakaat pertama. Tapi kalau imam rakaat kedua dah Jumaat, yang ini tak payah, jangan buat hal. Sebab apa? Tak dapat rukuk rakaat kedua, tak dapat Jumaat. Kena tambah 4. Malah berdosa lagi. Dosa. Ingat yang tambah 4 tu tak dosa ke? Yang tambah-tambah 4 tu dosa. Sebab dia tak sembahyang Jumaat. Jadi, dalam solat Jumaat, nanti kita akan bahas solat Jumaat. Nanti. Nanti apa lepas ni nak masuk dah. Okey? Iaitu solat Jumaat dia ada tambah dua jenis. Tambah 1, tambah 4. Dia tak ada tambah 2, tambah 3. Saya pernah tengok orang tambah 2. Pernah? Yang lagi pelik pernah tengok dia tambah 3. Lagi pening. Tambah 2 pun pelik dah. Yang sembahyang Jumaat, yang masbuk ni lah, yang tambah rakaat tu, masbuk tambah rakaat, dia ada 1 dengan 4 aja. Dia mana ada 2 dengan 3? Yang tambah 1, jika dia dapat rakaat yang kedua, maka Jumaat dia dapat cuma tambah 1 aja. Yang tambah 4, jika langsung tak dapat rakaat, maka dia automatik bertukar jadi Zuhur, walaupun dia wajib niat Jumaat, tapi bertukar automatik jadi Zuhur tambah 4. Itu aja. Yang tambah 2 tu macam mana? Dia dapat ayat akhir tambah 2. Mana ada? Maka tak sah sebenarnya dia. Yang tambah 3 lagi pelik. Agak-agak macam mana? Mungkin dia dapat 1 kot. Tapi dia kata dapat 1 tak boleh lah. Jumaat jadi Zuhur. Silap faham kat situ kot. Itu dia tambah 3. Sembahyang Jumaat dia ada tambah 1 dengan tambah 4 sahaja. Tapi kalau sembahyang Zuhur, ada tambah 1, ada tambah 2, ada tambah 3, ada tambah 4. Okey. Jadi kalau solat Jumaat, jangan pula kata, aula lebih afdal, jangan dapat ketika rukuk. Biarkan. Padahal itu rakaat kedua, jangan buat hal. Berdosa. Lepas tu dia kata sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tak boleh, jangan amal gitulah. Dapatkan juga supaya dapat 1 rakaat. Untuk dapat Jumaat. Kerana hendak mendapat akan dia Jumaat tu lah. Okey, nanti kita bahas lah bab Jumaat tu. Nanti akan datang. Masalah lagi. Jika menyaring oleh imam. Menyaring tu maksud jahar, kuat lah, menyaring oleh imam. Ini pun rare juga ni. Ini masalah yang rare. Bukan masalah rare, masalah yang jarang dibincangkan. Sedangkan dia penting. Jika menyaring oleh imam, imam kuatkan suara, atau muballigh yang menyampaikan suara imam, iaitu biasa Bilal lah, sebab imam suara slow dan mic pun mungkin tak ada, mic ke rosak ke apa, ataupun macam kat Mekah tu kan, yang suara kuat tu, okay? Dia panggil muballigh. Muballigh ni yang menyampaikan. Kita biasa dengar tak muballigh Kristian? Kan? Muballigh Kristian. Kita biasa dengar kat mana? Dulu sejarah kan, buku sejarah kan. Islam datang ke boleh ada di tanah Melayu kerana pedagang Arab berdagang. Itu buku sejarah. Tapi Kristian ada di tanah Melayu daripada muballigh Kristian. Itu adalah penyelewengan fakta sejarah. Dalam diam. Penyelewengan. Kenapa kata penyelewengan? Muballigh Kristian, iaitu Kristian
dia lebih kurang macam Islam dari sudut agama dia perlu disebarkan. Dia berbeza dengan Yahudi. Yahudi agama dia tak payah sebar. Dia tak ada mubaligh, dia tak ada mubalik, dia tak ada sebahagian golongan orang Yahudi beragama Yahudi yang dakwah, bukan panggil dakwah, dia panggil pergi tarik orang masuk Yahudi, tak ada. Macam tu juga Buddha, Hindu, Sikh, apa semua tak ada. Tak ada. Dia tak ada istilah kalau Islam fardu kifayah. Sebahagian golongan orang Islam fardu kifayah untuk keluar berdakwah supaya lebih ramai peluk agama Islam. Itu Islam ada. Dan Kristian pun ada. Nasara pun ada. Yahudi tak ada, Hindu tak ada, Buddha tak ada, semua tak ada. Yang lain. Majusi tak ada. Kita tak pernah jumpa Tok Sami Buddha pergi istilah dakwah lagi, istilah dia panggil apa? Kalau dakyah, tak ada. Istilah macam pergi jumpa orang supaya suruh masuk Buddha, suruh masuk Hindu, tak ada. Yang ada dua je. Dua. Yang pertama Kristian. Yang kedua Islam. Hanya dua je. Sebab tu kita boleh tengok kawan-kawan yang berbangsa Cina, termasuk juga India, kadang-kadang dia ada beza. Kita perhati balik, oh ini Buddha. Sebab tu pun dia tak peduli sangat pada ni. Dia boleh baik yang kita. Tapi kalau rupanya dia Kristian, sebab tu dia ada current lain sikit. Sebab kan ada kan di bangsa, nama dia orang tak tukar. Jadi kita ingatkan dia tu Buddha. Rupanya dia Kristian. Dia lain tau. Bila, macam tu juga kita boleh tengok kat negara kita pun sama juga. Kadang-kadang ada orang kafir dia sibuk. Apa yang kau sibuk orang Islam? Kadang-kadang kita tengok. Kenapa? Cuba tengok balik. Biasanya Buddha, Hindu dia tak kacau. Agama dia je. Dia tak kacau pun. Dia tak sibuk pun. Tapi kadang-kadang Cina, India juga. Tapi kenapa dia sibuk? Cuba tengok agama dia. Mungkin bukan agama, mungkin agama dia menyeru untuk peluk juga agama dia lah. Kena perhati kat situ. Okey? Jadi bila sebab saya sebut mubaligh, menyampaikan, saya teringatlah penyelewengan dalam buku sejarah ni. Bila dia kata Kristian, dia sebut mubaligh, iaitu dengan kita dapat faham ada satu kumpulan yang khusus, agama mereka khusus untuk menyebarkan agama dan tarik orang masuk agama. Tapi Islam tak sengaja. Itu penyelewengan tu. Sedangkan kita dapat Islam dengan sengaja. Pedagang-pedagang Arab tu daripada Yaman ke daripada mana datang tu bukan nak meniaga. Dia datang nak menyebarkan Islam, dia lah mubaligh. Tapi alang-alang mencelup pekasam. Alang-alang datang menyebar, meniaga lah bawa barang-barang. Berniaga tu nombor 2, nombor 1 menyampaikan. Bukannya nombor 1 berniaga, alang-alang orang tengok bagusnya agama apa tu Pak Arab tu. Akhir sekali tak sengaja terpeluk gitu. Bukan. Tidak. Kita dapat Islam daripada golongan orang dahulu-dahulu daripada Timur Tengah sana lah. Datang semata-mata nak menyampaikan Islam. Semata-mata nak menyampaikan Islam. Sambil-sambil naik kapal bawa sedikit barang dagangan. Dan bila dijual kat sini, dapat dah sedikit hasil, ambil barang kat sini, rempah-rempah yang tak ada kat sana, bawa pergi sana. Tapi tujuannya adalah nak berdakwah. Sebab tu kalau kita tengok, raja-raja kita, sultan-sultan kita, dia yang terawal peluk Islam. Macam mana dia boleh peluk Islam? Diorang ni datang pergi dakwah. Maka bila raja dan sultan peluk Islam, rakyat semua peluk Islam. Tapi kita dalam buku sejarah, Islam kita dapat dengan cara tak sengaja, pedagang Arab datang sibuk duk jual keju. Yang susu bertukar menjadi keju. Kan? Tapi agama lain ada dengan ada orang khusus yang untuk menyampaikan. Kita yang adanya. Tu lah. Itu. Saya baca mula-mula belajar buku sejarah. Awal-awal lagi tak puas hati kat situ lah. Awal-awal kat situ. Tak kena ni. Dia secara tak langsung, dia ada dalam kepala kita bahawasanya Islam ni datang, dapat kat kita tak sengaja. Dia ada. Tapi mereka ada orang yang khusus.
tersusun agama mereka. Dan ada golongan-golongan tertentu. Tapi Islam ni dia macam huru-hara gitu. Dia dapat secara secara tak sengaja. Tak, bukan gitu. Takkanlah para sahabat ada yang pergi dakwah dekat China. Arab dengan China berapa ribu kilometer? Ada satu kubur yang didakwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dekat mana? Ganjau, mana? Manalah China lah, China. Ada kat sana. Apa hal pula sahabat ada kat sana? Memang sengaja, bukan pergi berniaga. Tapi memang alang-alang pergi tu bawalah sedikit barang. Jauh-jauh ada. Macam mana pula ada pula Said Sharifah ada dekat Malaysia. Dia orang datang asal tu lah. Lepas tu dah jadi tu. Kalau tidak macam mana boleh ada? Keturunan Arab kan. Saya orang Melayu tapi tok saya ada darah Arab. Macam mana boleh ada tu? Dia orang datang tak dakwah. Antara cara dakwah adalah dengan kahwin. Berkahwin tu antara cara dakwah. Okey, nak cerita mubaligh tadi je. Mubaligh ni yang menyampaikan. Jika menyaring oleh imam atau mubaligh akan suara, dia tinggikan suara. Segala takbir. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itulah dia. Dia panggil takbir intiqalat. Dia kuatkan dengan qasad. Dengan niat, dengan qasad, tambah mim kat depan dengan maksud. Qasad tu maksud. Dengan memaksudkan. Bahasa lain, qasad dengan bertujuan. Boleh juga. Memberi dengar kepada segala makmum. Nak bagi makmum dengar lah, nanti makmum tak tahu nak rukuk i'tidal. Maka batal semayang. Ini jarang dibincangkan dalam kitab-kitab kecil macam ni. Dia kitab-kitab tebal. Imam semayang kat rumah macam mana? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tiba-tiba semayang dekat masjid surau jadi macam mana? Allahu Akbar. Kenapa kuat? Nak beritahu makmum, batal semayang. Tu. Batal. Dekat rumah macam mana? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Lepas tu nak sujud, Allahu Akbar. Kuat juga kat rumah. Tak kan? Semayang seorang, sembahyang sunat. Allahu Akbar. Semayang sunat. Kuat juga. Allahu Akbar. Tak. Allahu Akbar. Baca. Lepas tu, Allahu Akbar. Sami'allahu. Itu kan semayang sunat. Tiba-tiba jadi imam, kenapa jadi kuat suara? Apa tujuan? Nak bagi tahu kat makmum, batal semayang. Lepas tu saya kata benda ni rare. Ini perkara yang bukan maklum minaddin bid-darurah. Bukan. Apa benda maklum minaddin bid-darurah? Maklum minaddin bid-darurah adalah satu hukum yang tak perlu belajar tinggi-tinggi, tak perlu susah payah, terus tahu. Contoh, maklum minaddin bid-darurah. Sembahyang fardu, orang Islam sembahyang fardu sehari 5 waktu, sehari semalam. Benda tu benda susah, nak kena belajar sampai master untuk tahu. Tak payah. Orang kafir pun tahu. Kan? Sesiapa yang mengatakan, sesiapa yang sembahyang 4 kali je. Sehari 4. Kita kata kenapa kau sembahyang sehari 4 je? Aku tak tahu. Aku baru tahu rupa-rupanya 5. Ingatkan 4 aja. Okey. Dia tak tahu. Adakah dimaafkan? Tak maaf. Sebab maklum minaddin bid-darurah. Benda yang sangat mudah, benda kasar-kasar dalam agama. Bukan benda halus. Contoh lagi. Kalau bunyi azan tu maknanya masuk waktu. Okey, maknanya masuk waktu. Tiba-tiba dia salah faham. Dia ingat bunyi azan tu maknanya habis waktu. Contoh lah. Jadi dia sembahyang sebelum azan. Okey. Dia pun baru dapat tahu. Rupanya azan tu baru masuk waktu. Dia ingat baru dah habis waktu. Contoh kat Zohor. Zohor 1:05 minit azan. Maka dia sembahyang Zohor pukul 12. Sebab kalau lah sembahyang pukul 1:05 minit bila azan dah habis waktu. Dia salah faham. Lepas tu baru dia tahu. Adakah dimaafkan bagi dia?
Sebab maklum minaddin bidarurah. Dia pakai seluar pendek kat paha hari-hari. Lepas tu kita kata, kenapa ni aurat? Ya ke? Aku tak tahu aurat laki pusat sampai lutut. Adakah dimaafkan? Tak. Sebab maklum minaddin bidarurah. Perkara yang kasar dalam agama tu, bukan perkara halus. Dan macam-macam lagi lah. Sembahyang Isyak 4 rakaat, kena mengaji sampai degree ke untuk faham? Tak. Maka dia maklum minaddin bidarurah. Tiba-tiba dia sembahyang Isyak, selama dia sembahyang 5 rakaat, dimaafkan tak? Tak, maaf. Dia sembahyang 3 rakaat sembahyang Isyak, maaf? Tak, maaf. Dengan maksud dia wajib qada lah semua sembahyang yang dia salah sembahyang. Okey? Arak dia ingat boleh minum. Dah minum dah 2-30 tahun. Baru tahu arak tu haram. Berdosa tak? Berdosa. Dimaafkan? Tak. Sebab maklum minaddin bidarurah. Banyak dah contoh saya bagi. Dalam agama kita, dia ada benda hukum hakam yang kasar dia panggil. Hukum hakam yang kasar. Kasar tu yang besar-besar lah. Yang maklum minaddin bidarurah. Yang tak payah mengaji tinggi boleh tahu dah. Malah kadang-kadang orang kafir pun tahu. Okey. Tiba-tiba dia langgar. Dia langgar maklum minaddin bidarurah. Tak, maaf. Kalau semayang, wajib qada semua. Kalau apa? Kalau bab tauhid, boleh jadi kafir. Dia tak tahu sembah berhala tu. Dia ingat berhala tu Tuhan. Boleh tak? Tak boleh. Dia ingat Allah ada dua. Selama ni dia ingat Allah ada dua. Allah jahat, Tuhan jahat, Tuhan baik. Baru tahu rupanya Allah tu Esa. Adakah kita kata dimaafkan? Tak. Kufur. Asyhadu balik. Sebab bukan benda halus. Dalam masalah tauhid. Dalam masalah fiqh dah sebut banyak tadi. Hukum hakam. Benda kasar. Dalam masalah tasawuf, dia ingat selama ni kalau riak dia dapat pahala. Tak kabur lagi, usul lagi dapat pahala. Hari-hari dia tahu riak. Baru dia tahu rupanya takabur dengan riak, semua tak boleh ada dalam diri. Dia berdosa. Maaf tak? Tak, maaf. Sebab maklum minaddin bidarurah dalam masalah tasawuf. Okey? Kalau dia bukan maklum minaddin bidarurah, maka untuk orang awam, maaf. Untuk orang awam, maaf. Contoh dalam masalah fiqh. Ni ada. Agak-agak semua orang tahu tak? Tak, kena mengaji sungguh baru tahu kan. Bahawasanya menguatkan suara dengan niat nak bagi makmum dengar supaya makmum tu tahulah pergerakan imam. Itu tujuan aku kuatkan. Sebab tu kalau aku semain seorang aku tak kuat. Aku semain seorang-seorang, aku slow aja. Tiba-tiba ada orang belakang takbir kuat sikit. Allahu akbar. Oh, ada makmum ni. Automatik dia kuatkan suara kan. Apa hal tadi elok-elok rakaat pertama slow aja. Rakaat kedua tiba-tiba ada makmum tiba-tiba jadi kuat. Kenapa? Mestilah kena kuatkan suara. Sebab makmum ada. Kalau aku tak kuatkan suara, masa aku nak bangun daripada sujud contohnya, dia tak tahu. Kesianlah dia tunggu lama sujud. Intai sikit, loh dah bangun dah. Jadi aku kena kuatkan sebagai nak bagi tahu imam. Kalau begitulah niat dia, batal. Ramai orang buat itu, memang berlambak. Soalannya, adakah dia maklum minaddin bidarurah? Tidak. Dengan maksud, benda ni betul hukumnya, tapi bukan benda yang kasar, benda yang halus. Maka dia dimaafkan bagi orang awam. Yang dah buat, bila dia tahu je, tak boleh buat. Ini juga adalah okay? Ini juga apabila kita nak sebut subhanallah, imam silap, sama je. Imam naik rakaat kelima, adakah makmum wajib tegur? Tak wajib. Maksa pula wajib tegur? Dia diam je lah. Kalau tegur, boleh, harus ataupun sunat lah kot. Okay. Tegur tu maksud subhanallah lah kan. Dia pun subhanallah kuat. Imam naik rakaat kelima, subhanallah. Macam tu. Sedangkan dia tengah baca tahiyat. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Imam naik, tak perasan. Tadi tawaduk. Tengok tak perasan. Maka dia nak tolong imam, subhanallah kan. Tiba-tiba dia elok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Imam naik. Kenapa dia tak subhanallah? Kenapa tak gitu? Kenapa tak subhanallah? Kan dia baca tahiyat macam tu tadi, kekuatan dia. Subhanallah. Kenapa? Subhanallah. Kenapa gitu? Cuba bagi tahu kenapa. Nak bagi tahu imam kan? Batas memang.
Habis tu nak buat macam mana? Ni jawapan ni kat bawah ni. Maka batal sembahyang itu. Dan jika qasad, maksud, tujuan, dia niat, ia akan zikir, maka tiada batal. Barulah tak batal. Niat tu kena niat zikir. Maksud Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Yang kuat tu niat zikir. Ketika kita sembahyang seorang, kita baca pun slow je kan. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah kan. Kita niat zikir tu. Memang automatik. Walaupun kita kata, aku tak ada niat apa, kosong. Sebenarnya niat zikir. Niat zikir. Macam kita tiba-tiba kan. Tiba-tiba je. Duduk puas-puas tak tahu nak buat apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana ada niat kita nak kata. Tapi sebenarnya niat zikir tu. Tapi tiba-tiba je, dengar kat luar ada orang. Tengok, macam bunyi suara. Tu suara bapak mentua aku tu. Dia pun subhanallah, subhanallah. Tadi slow lah. Nak apa tujuan dia? Nak bagi dengar tak? Sebab tu, bila kuat, mesti ada tujuan. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum. Tengah buat apa tadi? Tak adalah buat apa-apa. Ayah dengar tengah zikir tadi. Tak adalah. Cewah, padahal dia yang kuat kan? Okey. Bila dia kuat kan, mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan. Iaitu tujuan nak bagi dengar kat orang. Itu yang membatalkan dalam sembahyang. Batal. Okey, habis macam mana? Niatlah zikir. Macam mana nak zikir? Okey, sekarang ni makmum dekat belakang nak rukuk. Kuat sebab nak beritahu makmum, tapi nak niat zikir. Macam mana? Allahu Akbar. Saja aku niat zikir untuk sebut Allahu Akbar kejap lagi kerana Allah Taala. Allahu Akbar, niat nak beritahu belakang juga. Mana jadi zikir pun. Ataupun subhanallah kan. Imam naik rakaat kelima. Aku tak boleh tegur. Kalau aku tegur, memang sebab aku nak tegur jadi batal. Zikir. Ya Allah, ini zikir. Ini bukan tegur, ini zikir. Subhanallah. Tegur gok. Lepas tu dia kuat. Nak tipu apa? Nak tipu siapa? Soalannya macam mana nak ada zikir? Maka jika tak boleh kan? Tak boleh, tak reti. Dia tak layak untuk tegur. Jadi diam-diam je lah. Kenapa nak risikokan sembahyang dia batal? Tapi kalau diam-diam, dia kena tahu dia nak buat apa. Jadi bila imam naik rakaat kelima, dia duduk diam je kat tahiyat. Jangan bagi salam, jangan buat apa. Kalau mufarakah boleh, tapi eloknya janganlah mufarakah. Tunggu aja. Imam rukuk yang tidak sebelum sampai tahiyat, imam salam sekali. Tiba-tiba imam sujud sahwi, baru dia perasan ke apa, wajib sujud sahwi dengan imam. Lepas tu salam dengan imam. Kalau imam tak sujud sahwi, sebab tak ada orang tegur kan, imam pun tutup mata, tak tahu, tak perasan. Makmum semua tahiyat contohnya. Tunggu. Nak tegur takut batal. Sebab tak layak lah, sebab tak reti tegur. Aku tak tahu nak niat zikir macam ni. Maka tak layak untuk tegur, tak payah tegur. Macam orang, imam baca surah panjang-panjang, dia tak tahu. Imam tersekat, kak. Makmum nak tolong kalau dia tak tahu. Tak layak, maka dia diam je lah kan. Begitulah. Kalau dia tahu, aku tahu surah ni, barulah tolong. Itu pun tak wajib tolong. Kan? Tak wajib pun tolong. Okey. Jadi bila macam tu, imam pun turun, sujud, tahiyat, salam sekali dengan imam. Kalau imam sujud sahwi, imam sedar ke apa, makmum wajib sujud sahwi sekali. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum nak sujud sahwi pun boleh. Sunat lah, tak wajib. Sunat, makmum sujud sahwi lepas imam salam. Kalau tak payahlah, dah imam yang salah. Peduli apa aku pun tak reti sangat. Jadi tunggu salam dengan imam aja. Nanti kan dah lah imam buat salah. Tak betul kan pula tu. Lepas tu tak sujud sahwi. Makmum pula sujud sahwi yang betul ni. Ya, sunat gitu. Okey. Tapi tak dapatlah cara macam nak tu kan. Dia gini tau. Habis dah kok. Dia gini. Saya dulu pun pernah tanya tok guru macam mana nak niat zikir. Dia kata, okey, satu lagi. Ketika sujud sahwi, dia perlu niat sujud sahwi tu sujud sahwi. Dia tak boleh sujud kosong gitu. Ini pun bukan maklum minadin bi darurah. Sebenarnya batas sembahyang siapa sujud sahwi, yang dikosong je dalam hati dia. Fil alamin. Dia niat nak sujud sahwi ni sebab dia ada tinggal kunut ke apa, ada salah lah. Fil alamin innaka hamidum majid. Terus sujud. Batas sembahyang sebenarnya. Dia kena niat sujud tu sujud sahwi. Dia tak boleh sujud kosong. Tak boleh kosong, tiba-tiba sujud. Dia kena, ini sujud sahwi, ini bukan sujud biasa, ini sujud sahwi. Kena niat. Sebab tu dalam kitab Hidayatul Sibyan,
Dia tolong bagi niatnya. Dia tolong bagi niat. Sahaja aku sujud sahwi dalam hati. Baca, sahaja aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Dalam kita air itu sebiar ada. Lepas tu baru sujud. Supaya nak ada lintasan. Sujud tu bukan sujud rukun. Sujud ni sujud sahwi. Kena ada niat. Okey. Begitu juga nak sebut subhanallah. Nak tegur tadi kan? Kan batal. Kena ada niat. Maka antara caranya adalah niat macam tu adalah. Sahaja aku menyebut subhanallah dengan niat zikir kerana Allah Ta'ala. Supaya itulah. Tapi itulah cara dia. Ada lagi tak cara lain? Tok Guru ajar juga adalah cara lain. Cara yang lain adalah bila imam tambah rakaat. Okay? Kita tahu imam salah. Kita nak tegur ni. Kita memikirkan tentang ketuhanan. Fikir Tuhan. Fikir Allah. Imam salah. Allah pernah salah tak? Imam salah sebab dia makhluk. Allah tu Tuhan. Maka mustahil Allah salah kan? Imam salah. Allah salah tak? Macam mana cara nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak tadi? Itu bahasa Melayu, bahasa suci Allah. Bahasa Arab, subhanallah. Tu sebut lagi kuat-kuat. Asal mau sebut subhanallah? Aku menyucikan Allah dalam ni. Kau mana tahu? Aku bukan nak tegur imam. Sebab imam lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak lupa, tak tidur sebagainya. Ayat kursi tu. Imam tidur. Tidurlah istilahnya, bukan tidur kerong-kerong. Tidurlah tu, dah naik rakaat kelima, tidurlah tu. Imam tidur, imam blur. Tahu blur. Imam tersalah, imam terlupa. Allah lupa. Jangan cakap tak lupa. Subhanallah, maha suci Allah daripada lupa. Masa tu kuatlah suara. Tu cara dia. Tapi tak boleh juga. Tak boleh, jangan tegur. Batal, free aja. Habis pernah buat dulu. Benda ni bukan maklum minaddin bidarurah. Bagi orang awam, dimaaf. Macam mana pun dah tahu, dah tak. Cukup. Tak boleh dah. Tak maaf dah tahu. Habis. Dan syarat sah Jumaat pula, masuk solat Jumaat. Dan bermula syarat sah Jumaat itu beberapa perkara. Pertama, mendiri Jumaat itu dalam tempat. Yang kedua, sempurna bilangan. Yang ketiga, 4, 5, ada banyak ni. Sampai 12. Lepas tu pula rukun khutbah. Sembahyang Jumaat pula. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum.